Tuan-tuan, letih kita duk dakwah dalam kelompok kita. Kelompok kita sajalah yang faham. Yang tak faham berlambak di luar. Sebab tak sampai keluar sana. Macam mana nak bagi faham kepada kelompok bukan Islam? Yang hak dalam Islam pun tak sepaham. Macam mana nak harap Hindu Cina tu faham? Kita hak Islam ni pun tak faham-faham. Bila ustaz cerita macam ni, ni lucah ustaz ni, aku tak nak datang dah. Ni bukan lucah, ni cerita hukum. Bila ustaz cerita air mani macam ni, apa ustaz ni dalam masjid sebut air mani ni? Ni bukan lucah, ni hukum. Warna haid, warna hitam, yang ni warna perang lain, warna merah lain. Apa ustaz ni haid-haid pula ni, lucah ni. Tu bila je nak fahamnya? Bila nak faham ni tuan-tuan ni, warna haid warna apa? Tak tahu ustaz, kami tak campur ustaz. Tak campur apa tuan-tuan, ada isteri. Isteri tuan-tuan kena tanya. Bila dia pelik, abang pasal apa haid saya warna perang, warna merah tak ada, merah hitam tak ada, perang je. Rambut hang pun perang, dia pun perang. Dia contoh kepimpinan melalui teladan. Mana tuan-tuan boleh jawab macam itu? Mesti ada sebab. Kenapa abang duk perang dia tak ada merah, pasal apa abang? Saya dia dah putus haid abang dah 60, kenapa hari ni datang pula? Ini dikira darah apa abang? Kita kena tahu. Tapi bila ustaz cakap, kita kata lucah. Saya cerita pada tuan-tuan, orang laki-laki bila bersetubuh dengan orang perempuan, hak yang kena mandi itu tahap mana? Yang kena mandi hadas besar. Sebab ada orang tak tahu. Ada orang faham, dia faham keluar air mazi pun kena mandi dah. Letih tuan-tuan. Keluar air mazi tak mandi lagi. Kalau touch and go pun tak mandi lagi. Saya sebutlah dulu, yang kata kena mandi tu bila helmet dia tak ada, hilang. Full face tak ada. Dengan sebab saya sebut full face, tak nak main mengaji dah. Ustaz Kazim lucah. Tu macam mana kita nak pi jauh tuan-tuan? Nak memahamkan kepada orang Islam pun payah. Banyak halangan. Yang ni tak boleh lucah, yang ni 18 SX. Tu macam mana? Sebab itulah masalah tuan-tuan. Islam ni lambat kerana orang Islam melambatkan. Islam ni lambat nak keluar daripada masjid pasal kita yang banyak protokol birokrasi. Akhirnya Islam tak pernah dinikmati oleh orang bukan Islam. Islam tak dapat dirasa nikmatnya oleh orang yang tak kenal Islam. Cubalah tuan-tuan kita jauh pergi. Sebab tu kena belajar ilmu fiqh. Ulama-ulama membahaskan tentang kepentingan ilmu. Belajar ilmu fiqh menambahkan kepahaman. Belajar ilmu fiqh menambahkan kefahaman. Bila kita belajar faham fiqh, dia akan luas ilmu tuan-tuan. Luas. Baru ni ada orang tanya kat saya, ustaz, saya nak tanya ustaz, antara mazhab-mazhab ni tidak pernahkah diambilkan satu resolusi untuk bergabung ustaz? Lah, hak tu yang dia tanya saya. Boleh dia tanya pula, tak pernahkah mazhab-mazhab ni berbincang dulu ke sekarang ke buat satu ketetapan bersama, resolusi ustaz, untuk menyelesaikan masalah perbezaan mazhab? Mazhab pun tak selesai, sedangkan semua mazhab adalah betul. Itu macam mana tuan-tuan? Nak sampai tahap tu macam mana? Islam agama yang seronok, Islam agama yang mudah. Sebab tu kena faham fiqh. Bila faham fiqh, luas ilmunya. Macam padi, luasnya ilmu tentang padi. Bila manusia tak faham, dia cuma anggap padi itu cuma padi. Aku tidak boleh dapat hasil melainkan padi. Sedangkan orang yang faham fiqh, daripada padi macam-macam benda boleh buat. Bila sebut tentang padi, saya ada bendang, saya nak buat padi. Dia jadi petani, dia dapat rezeki melalui pertanian. Saya tak ada bendang ustaz, tapi saya boleh buat perniagaan membekalkan benih anak padi. Kamu dapat hasil membekalkan benih padi. Saya benih padi saya tak ada kepakaran ustaz, tapi saya mempunyai kepakaran membuat baja padi. Silakan. Daripada padi, saya tidak boleh buat padi baja ustaz, cuma saya boleh mengambil upah buat ambil traktor ustaz membajak sawah ladang. Silakan. Saya traktor tu besar sangat ustaz, saya cuma ada kubuk tar aja ustaz. Kubuk tar pun kubuk tar. Saya ustaz, saya tidak ada kubuk tar ustaz, cuma saya mempunyai tulang yang kuat, kederak yang kuat, sebab saya menggunakan susu enlin. Kalau begitu kamu ambil upah buat bendang, kamu tak ada bendang, kamu ambil upah dapat hasil.
Tapi Ustaz, saya tidak ada kemahiran kederak Ustaz, tapi saya mempunyai akal bagaimana nak menghapuskan siput gondang yang mengganggu tanaman padi. Kamu jadi tokek racun. Saya Ustaz tidak ada kepakaran dalam bidang racun serangga Ustaz, tapi saya ada kepakaran di dalam mengetam padi. Saya ada mesin penuai padi, silakan buat. Kamu dapat untung, tak payah tanam, kamu tuai saya. Saya tidak ada mesin penuai padi Ustaz, tapi saya ada lori Ustaz. Kalau demikian, kamu tunggu depan mesin penuai padi, lori akan dimasukkan padi, bawa ke kilang. Oh, bagus. Saya tidak ada bendang, saya tidak ada mesin Ustaz, cuma saya ada kilang memproses beras. Silakan. Jadi tokek kilang. Saya apa pun tak ada Ustaz, SPM pun tak ada, SRP ya Ustaz. Saya kerja kilang padi. Semua dapat hasil. Ustaz, saya Ustaz, ialah saya tak ada terlibat padi apa, tapi saya ada kilang percetakan membuat plastik beras. Kalau gitu buat kilang plastik beras. Ustaz, saya kilang tak apa pun tak ada, cuma saya kuat pikul beras Ustaz. Kamu loading beras atas lori, sekali bawa 5 kampit bawa. Ustaz, saya apa benda pun tak ada sebab saya duduk di Ampang. Mana ada bendang untuk nak buat bendang Ustaz? Tapi saya boleh meniaga pasar runcit, mini market. Saya buat pasar mini. Saya jual beras banyak-banyak Ustaz. Bagus, dapat hasil daripada padi. Saya tidak ada kedai runcit Ustaz, tapi saya ada restoran. Oh bagus, jual nasi. Jual nasi dapat duit. Nasi apa Ustaz? Nasi lemak antarabangsa. Silakan. Berapa banyak dapat duit daripada beras saja? Antarabangsa sudah buat Ustaz. Oh, kamu buat peringkat kebangsaan, nasi lemak kebangsaan. Kalau semua orang meniaga nasi lemak macam mana Ustaz? Nasi saja berjenis-jenis, nasi dagang, nasi biryani, nasi paprit, semuanya ada. Daripada padi sebiji, berjuta-juta manusia dapat hasil. Itulah nama dia fiqh. Islam mempunyai dasar kefiqahan yang luas. Kalau tuan-tuan belajar fiqh, Islam di luar. Tapi masalah dia bila kita tak nak menuntut ilmu, kita anggap Islam ni sempit. Sempit aja. Padahal Islam ni sangat luas. Kita faham bila baca khutbah mesti berjubah, berserban. Padahal tuan-tuan boleh baca khutbah dengan bawa pakaian seragam, polis, askar, boleh. Tuan-tuan pengawal keselamatan baca khutbah pakai baju gak pun tak apa. Ittaqullah. Tu 3 paku ni tuan ni. Pengawal keselamatan. Silakan, punya luas. Tapi masalah kita faham, asal jubah khutbah, asal khutbah jubah. Yang kedua kata ulama, kamu belajar ilmu tauhid, kamu mesti takut pada Allah. Sebab itu awal-awal ilmu yang kita belajar ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Masalah kita hari ini ialah orang tak takut pada Allah. Kenapa banyak mak rempit? Kenapa banyak perempuan